Kawasan Permai Jaya merupakan sebahagian daripada kawasan Bandar Miri Sarawak dan ianya terletak di bahagian timur laut Bandar Utama Miri. Bentuk muka bumi bagi kawasan ini adalah merupakan tanah pamah yang merujuk kepada kawasan tanah yang rendah dan rata. Akses kemudahan seperti jalan raya berturap memudahkan masyarakat setempat untuk mendapatkan akses kemudahan sosial seperti pasar raya, sekolah, hospital, bank, rumah ibadat dan sebagainya bagi melangsungkan kehidupan. Jalan raya yang digunakan di kawasan ini turut merupakan jaringan projek lebuh raya Pen Borneo Sarawak yang masih dalam proses pembinaan dan ianya bakal memberi banyak manfaat kepada ramai pengguna. Tanah yang subur membolehkan masyarakat setempat memanfaatkannya dengan menanam pelbagai jenis tanaman seperti jagung, ubi kayu, pokok pisang dan sebagainya. Di kawasan ini turut terdapat sebuah anak sungai iaitu Sungai Adong yang menjadi kawasan memancing bagi masyarakat setempat untuk mencari ikan. Konsep pembangunan lestari turut diterapkan di kawasan ini bagi menyeimbangkan antara pembangunan mampan dan pengekalan kelestarian alam sekitar yang maksimum. Cuaca di kawasan ini adalah bersifat iklim hutan hujan tropika. Dua monsun yang dialami iaitu monsun barat daya di mana musim kering yang berlaku pada bulan April sehingga bulan September dan monsun timur laut di mana musim tengkujuh yang berlaku pada bulan Oktober sehingga bulan Mac. Sukatan hujan tahunan adalah sekitar 250 cm sehingga 380 cm. Suhu udara ataupun keliling ialah sekitar 23 darjah Celsius hingga 32 darjah Celsius yang dialami sepanjang tahun. Sumber semula jadi seperti hutan di mana kawasan perumahan ini masih mengekalkan kelestarian pokok hutan yang membekalkan sumber pengudaran bersih kepada masyarakat setempat. Selain itu, hasil hutan dijadikan sebagai sumber makanan seperti sayur-sayuran iaitu daun ubi, paku pakis dan sebagainya. Anda ingin menyaksikan dan mengetahui keindahan kawasan Permai Jaya Miri Sarawak? Jom ikut saya. Keistimewaan yang terdapat di kawasan ini adalah masyarakat memanfaatkan setiap peluang untuk meningkatkan pendapatan keluarga. Antaranya adalah kawasan perumahan dimanfaatkan sebagai tempat untuk berniaga seperti home spa, home saloon, mini restoran, mini mart, bengkel mekanik dan sebagainya. Penubuhan tadika dan pusat penjagaan kanak-kanak turut memberikan manfaat kepada keluarga yang bekerja. Selain itu, kawasan ini juga mempunyai rumah ibadat berdekatan bagi masyarakat yang beragama Buddha dan Kristian. Di samping itu, penduduk kawasan ini turut mementingkan kelestarian alam iaitu menanam pelbagai jenis pokok dan bunga untuk memastikan udara sentiasa bersih dan membolehkan suhu di kawasan perumahan menjadi lebih sejuk. Tambahan pula, pada 18.2 km daripada kawasan tersebut, terletaknya Miri Crocodile Farm Wildlife yang menjadi tumpuan para pelancong. Ciri-ciri demografi masyarakat setempat berdasarkan Jabatan Perakaan Malaysia 2019, taburan penduduk bagi kawasan ini adalah seramai 23,000 orang yang terdiri daripada suku kaum Iban, Melayu, Cina, Kedayan, Berawan, Melanau dan sebagainya. Migrasi penduduk berlaku setiap bulan atas faktor peluang pekerjaan dan akses kemudahan sosial yang terdapat di kawasan tersebut. Selain itu, masyarakat majmuk telah membawa kepada wujudnya kepelbagaian anutan agama seperti kepercayaan roh dan kesukuan ataupun tribal, agama Kristian, Islam, Buddha, Hindu, kepercayaan Bahai dan kepercayaan minoriti yang lain. Antara keunikan budaya yang wujud adalah sambutan perayaan, seni kraftangan, makanan tradisional dan amalan keagamaan. Antara perayaan yang disambut oleh masyarakat setempat adalah Hari Raya Aidilfitri, Tahun Baru Cina, Hari Gawai dan Hari Krismas. Manakala bagi upacara keagamaan semasa musim perayaan adalah seperti upacara miring dan ngiling bidai bagi Hari Gawai, upacara Tuan Yen Fan dan Cap Gome bagi sambutan Tahun Baru Cina, solat Hari Raya Haji bagi sambutan Hari Raya, upacara pujian dan penyembahan bagi sambutan Hari Krismas. Begitu juga dengan kepelbagaian makanan tradisional seperti kuih sepit, ayam pansuh, penyaram dan sebagainya.
Masih terdapat sebilangan kecil masyarakat setempat yang mengekalkan seni kraftangan warisan seperti menjahit kain turunan iaitu puak kumbu, anyaman bakul atau tikar dan kraftangan manik sebagai sumber pendapatan sampingan. Manakala bagi aspek ekonomi pula, ramai dalam kalangan masyarakat bekerja di sektor kerajaan, swasta dan persendirian iaitu seperti kedai makan, gerai jualan hasil tanaman, gerai jualan kuih muih, home spa dan salon, kedai barang keperluan seberaneka, homestay, kedai kek lapis Sarawak dan kraftangan. Selain itu, kegiatan ekonomi tradisional seperti menanam sayur-sayuran, buah-buahan tempatan, kelapa sawit dan sebagainya. Seiring dengan perkembangan teknologi, ada dalam kalangan masyarakat setempat menjalankan perniagaan di atas talian melalui platform media sosial, pengiklanan laman sesawang dan sebagainya bagi mendapatkan pelanggan yang ramai. Oleh yang demikian, pendapatan kasar penduduk setempat ini boleh mencecah RM7,235 sebulan. Ciri-ciri fizikal kawasan setempat yang kaya dengan sumber alam seperti hutan dan kawasan tanah yang luas membolehkan banyak kegiatan ekonomi masyarakat dapat dilakukan. Hasil hutan yang kaya dapat menjana ekonomi masyarakat setempat melalui pengutipan hasil hutan sama ada untuk dimakan sendiri ataupun dijual. Tanah yang subur menggalakkan masyarakat setempat melakukan pelbagai kegiatan ekonomi. Hasil tanaman bukan hanya dijual untuk skala yang kecil tetapi ada dalam kalangan usahawan yang meluaskan pasaran hasil tanaman di supermarket dan minimarket berdekatan. Manakala ciri-ciri latar belakang sosial penduduk juga mempengaruhi kegiatan ekonomi masyarakat. Kepelbagaian agama dan budaya membawa kepada pengenalan pelbagai jenis aktiviti masyarakat, terutamanya kepelbagaian produk-produk jualan antara etnik yang boleh dibeli dan dirasai, khususnya produk yang melibatkan makanan tradisional dan kraftangan. Pekerjaan tidak hanya tertumpu kepada sektor kerajaan dan swasta kerana ada dalam kalangan masyarakat setempat yang bekerja sendiri iaitu menjalankan perniagaan untuk menjana pendapatan. Kewujudan pelbagai bentuk teknologi yang menjurus kepada penggunaan internet membolehkan masyarakat setempat dapat memasarkan produk dan perkhidmatan mereka kepada pengguna yang lebih ramai. Latar belakang pendidikan juga memainkan peranan penting di dalam pencanaan ekonomi masyarakat setempat. Ramai dalam kalangan masyarakat setempat tidak mempunyai latar belakang pendidikan yang baik menyebabkan mereka memilih untuk berpindah ke bandar mencari peluang pekerjaan. Migrasi ke bandar membolehkan mereka mendapat peluang pekerjaan dengan bayaran gaji yang lebih lumayan.